masalah masa mau belajar tuh. Ini college, university, akan pintu cluster dalam minyak dan gas. Apa akan pintu tu? Menarik dia tu. Tada! Siapa tu orang tu? Kami orang dari Majlis Perwakilan Pelajar IKM Bintulu yang akan menerangkan kebaikan-kebaikan yang terdapat di IKM Bintulu. Mun kita mau tahu, IKM Bintulu adalah salah satu institut pengajian MARA yang membantu golongan B40 dan golongan Bumi Putra. Benar sih? Benar, Dek. Antara pusat yang terdapat di bawah IKMA tu adalah seperti KKTM, MJII, KPM dan IKM. Di Sarawak Tok sendiri pun ada 2 buah IKM iaitu IKM Kuching dan IKM Bintulu. Di IKM Bintulu menawarkan bidang di dalam kluster minyak dan gas. Wow, apa IKM Bintulu ya? Kita mau tahu si IKM Bintulu. Jom kami on tunjukkan. Kat mana kita kak? Situlah IKM Bintulu. Mun kita mau tahu, IKM Bintulu adalah institusi TVET yang menawarkan bidang dalam minyak dan gas. Wah, menariknya. Memang banyak yang menarik di situ. Jom kita tengok. Kemudahan asrama disediakan. Kemudahan internet dan wifi percuma. Mungkin pagi tadi kita buat perasmian, betul tak? Perasmian, lepas tu perasmian tunggu pengarah pun amat yakin pada diri. Yakin sama itu sedekah. Kalau tertentu ikhlas lah. Tapi kalau dapat tamu boleh dapat tamu. Pembelajaran yang selesa dan tenaga pengajar yang berpengalaman. Wow! Kemudahan teknologi pembelajaran yang bertaraf antara bangsa. Wow! Kemudahan perpustakaan. Kemudahan gym yang percuma. Nah, Gomla. Fasiliti sukan yang pelbagai. Lompat. Alam disediakan. Wow! Wah, menariknya. Macam mana cara masuknya, Bang? Mun kita mau tahu, kita boleh mohon secara online melalui masuk ke laman web rasmi IKM Bintulu. Ataupun secara manual pergi ke kaunter IKM Bintulu yang terletak di KM20 Jalan Bintulu Sibu 97000 Bintulu. Atau hubungi kami di talian berikut.
Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera semua. Anda sedang menyaksikan Jus Sembang secara langsung di FB page IKM Bintulu pada hari ini, iaitu 26 Ogos 2020 bersamaan dengan 7 Muharram 1442 Hijrah. Bersama dengan saya, Nurul Bashirah binti Samad, selaku moderator untuk segmen Jus Sembang kita pada pagi ini, dan didoakan juga kepada semua yang menonton secara langsung kita pada pagi ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang ceria, walaupun hakikatnya kita sekarang ini sedang berjuang untuk menangani COVID-19. Jadi secara tidak langsung kita kena ingat hashtag kita jaga kita dan juga patuhi SOP seperti yang telah ditetapkan. Sentiasa cakna, sentiasa berinformasi dengan maklumat yang tepat dan sahih untuk kebaikan kita bersama. Jadi sebelum kita meneruskan segmen kita pada pagi ini, terlebih dahulu saya ingin mengalu-alukan penonton-penonton yang telah masuk live ke dalam live kita pada pagi ini, dan ada yang telah menunggu siaran kita pada hari ini, dan terima kasih kepada semua di atas ucapan, di atas doa anda semua. Mudah-mudahan segmen kita pada hari ini dipermudahkan dan dilancarkan. Baiklah. Jadi sebelum itu saya juga memohon kepada penonton-penonton yang sedang menonton secara langsung, jadi ringan-ringankanlah jari anda untuk tekan butang like dan share, untuk memastikan kita punya live pada hari ini boleh dikongsi bersama, dan juga untuk memastikan anda tidak ketinggalan dengan informasi yang kami sampaikan pada hari ini. Jadi teruskan setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Baiklah, sebenarnya pada hari ini saya tidak berkeseorangan, kerana sebenarnya saya ditemani oleh seorang rakan saya, seorang sahabat saya, dan juga sebagai panel jemputan khas untuk segmen Jus Sembang kita pada pagi ini, iaitu Encik Safwan. Assalamualaikum Encik Safwan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, jadi kita teruskan, kita minta Encik Safwan untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Bashirah sebagai moderator kita pada pagi ini. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Safwan Hafizi bin Masako. Telah bersama dengan IKM Bintulu dan juga MARA selama hampir 10 tahun. Iaitu bermulanya kami pada 2011, dan sebenarnya bersama dengan Puan Bashirah jugalah kami bersama-sama berjuang dan menjadi frontliner pertama di IKM Bintulu ini. Saya sebagai pensyarah ataupun pegawai latihan vokasional di IKM Bintulu di bawah Jabatan Operasi Loji. Sebelum saya menjadi pensyarah di IKM Bintulu ini, saya telah bekerja di German Malaysia Institute sebagai Technical Training Officer, dan kemudian sebelum saya di JMI, saya telah bekerja di industri sebagai Design Engineer di Samdabi Industrial Pasir Gudang. Dan sebenarnya saya lahir di Kuching, Sarawak, tapi sebenarnya saya ni orang Kedah. Nak tahu kenapa begitu? Jadi saya cadangkan anda untuk sama-sama apply di dalam IKM Bintulu ini, Department Operasi Loji. Jadilah pelajar Encik Safwan. Encik Safwan? Ya, saya. Jadi terima kasih Encik Safwan atas pengenalan diri secara ringkas. Jadi kalau kita tengok merujuk kepada tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu peluang dan hala tuju TVET dalam bidang minyak dan gas bagi program diploma dan teknologi kejuruteraan petroleum operasi loji. Jadi sebelum kita minta Encik Safwan mengulas secara lanjut berkenaan dengan isu kita pada pagi ini, pada saya bagilah peluang kepada saya untuk mengulas sedikitlah apa itu TVET. Jadi kalau kita tengok secara akronimnya, TVET ini adalah Technical Vocational Education dan Training. Jadi saya ingin rangkumkan di sini, TVET ini sebenarnya adalah pembelajaran secara menyeluruh, di mana kita bukan sahaja melengkapi pelajar-pelajar kita dengan ilmu dan pengetahuan, tetapi kita juga hendak mempersiapkan mereka dengan kemahiran yang ada,
sebelum mereka melangkah ke dunia pekerjaan yang sebenar. Jadi dengan kepakaran yang ada pada Encik Safwan, mungkin kita minta Encik Safwan untuk terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan TVET MARA dan apakah pengaplikasian TVET itu di IKM Bintulu sendiri. Dipersilakan. Okey, kalau kita lihat bagaimananya pendidikan di dalam MARA ni, sebenarnya pendidikan dalam MARA ni ia bermula daripada Maktab Rendah Sains MARA ataupun MRSM, kemudian ke peringkat untuk skill kita ada GAP MARA, dan untuk menambahkan lagi kita punya skill ataupun kemahiran adanya Institut Kemahiran MARA dan juga Kolej Kemahiran Tinggi MARA. Dan untuk sambung ke peringkat tertiary ataupun ijazah ataupun master atau PhD, kita ada Universiti Kuala Lumpur. Baik. Objektif penubuhan TVET MARA ini ialah menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul berteraskan industri dan teknousahawan. Jadi maknanya kita bukan semata-mata hendakkan para pelajar kita ni fokus kepada pekerjaan dan industri semata-mata. Tapi sebenarnya kita nak melahirkan mereka ini ke arah menjadi seorang usahawan. Betul. Ya. Dan Sebab kemudian nanti berkenaan dengan usahawan nanti kita akan ada soalan khas ya. Encik Safwan. Okey, baik. Itu okey. saya akan explainkan lebih lanjut lah. Okey. Selain daripada itu, kalau kita tengok daripada objektif pada TVET MARA ini, ia membentuk modal insan TVET yang holistik dan seimbang berteraskan RISE ataupun RISE. Apa dia RISE ni? Religious, Innovative, Skill and Entrepreneurship. Ini adalah satu package yang lengkap bagi para pelajar kita, para pelajar TVET MARA, para pelajar IKM dan khususnya para pelajar IKM Bintulu sendiri. Baik. Bila kita bincangkan tentang TVET MARA ni, sebenarnya dalam TVET MARA ni dia institusi-institusi dia terbahagikan kepada kluster-kluster tertentu. Okey. Sebelum adanya kluster Siva Gangga, kluster Kidurung, kluster alam, kluster apa lagi? Kluster muda, kluster lah. TVET MARA dah ada 12 kluster yang awal lagi sebelum adanya kluster-kluster ini. Tapi ini bukan kluster bawa penyakit. Ini bukan kluster COVID-19, tapi ini adalah kluster di mana siapa ni yang dapat sertai kluster-kluster ini, mereka akan specialize di dalam kemahiran yang mereka inginkan. Betul. Okay. Daripada 12 kluster ni, saya tak nak pergi detail pada kluster-kluster yang lain. Saya hanya pergi detail pada satu kluster saja yang berkenaan dengan kami di sini, iaitu kluster minyak dan gas. Terdapat 3 pusat MARA yang termasuk di dalam kluster ini, iaitu Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kemaman, IKM Johor Bahru iaitu di bawah Jabatan Gas, dan juga IKM Bintulu. So IKM Bintulu ini ia adalah kluster minyak dan gas. Kalaulah mak ayah, parent ataupun adik-adik yang datang ke IKM Bintulu katanya saya nak belajar dalam bidang oil and gas, IKM Bintulu ini semuanya adalah bidang oil and gas. Anda boleh pilih mana satu cabang ataupun mana satu program yang anda minati dan anda rasa ini adalah kebolehan anda. Okey. Bila kita ceritakan pasal kampus, yang kita fokuskan di kawasan Malaysia Timur ataupun Sabah dan Sarawak, yang menurut kajian saya lah, terdapat 3 buah kampus ataupun 3 buah pusat yang menawarkan bidang oil and gas ini di Sabah Sarawak ini, iaitu ada di Politeknik Kuching di bawah Jabatan Petroleum, kemudian di Kimanis iaitu KTC ataupun Kimanis Training Center di Kimanis Sabah, dan juga satu lagi adalah di IKM Bintulu. Pada pendapat saya lah, apabila saya pernah pergi melawat ke 3 kampus ni, saya boleh katakan bahawa fasiliti yang terdapat di IKM Bintulu ini adalah amat baik berbanding dengan pusat-pusat yang lain, terutamanya dari segi proses logi dan proses dan kontrol. Jadi ini merupakan kehebatan yang kekuatan yang pada IKM Bintulu ini. Okey. Jadi itu adalah seberingkas saya berkenaan dengan TVET MARA. Sebenarnya panjang juga dah explanation daripada Encik Safwan, tapi tak apa. Okey, nanti kita akan tengok juga sebab sekarang ni kita nak buka minda, kita nak ubah mindset mungkin parents di luar sana ya, di mana mereka mengatakan IKM ini hakikatnya pilihan terakhir. Tapi kita nak ubah sebenarnya. Kita tak nak jadikan IKM itu sebagai pilihan
pilihan yang terakhir. Betul Ya, Encik betul, Safwan? betul. Kalau boleh kita nak apabila anak mereka dah graduate, jadi mereka akan nampak, oh rupa-rupanya anak aku hebat, rupa-rupanya oh IKM Bintulu itu hebat. Itu yang kita nak pasang, kita nak mindset itu tersemat pada ibu bapa. Jadi kalau kita tengok, kalau kita tengok sektor petroleum atau operasi logi, sememangnya sudah tidak asing lagi lah bagi orang yang sudah berkecimpung lama dengan bidang ini. Tapi yang tidak asing itu sebenarnya merupakan tarikan ataupun istimewanya di IKM Bintulu ini kerana kita menawarkan kluster minyak dan gas. Jadi mungkin Encik Safwan boleh terangkan apakah fasiliti dan equipment yang ada di dalam IKM Bintulu. Okey, terima kasih. Dia biasanya kalau kita masuk bahagian marketing ataupun bahagian bisnes kan, dia mesti ada, kalau dalam kita punya barang ni mesti kena ada killer produk kita. Contohnya kalau kita buka kafe, jadi apa killer produk kita? Kita kata nasi ayam kita ni nasi ayam yang terbaik. So kita punya killer produk kita adalah nasi ayam. Okey, contoh Contoh kan? ya. Okay. Analogi lah, analogi. Okey, jadi bagi untuk di IKM Bintulu ini, untuk Jabatan Operasi Logi punya killer produk kita ataupun killer equipment kita adalah sebuah mini plant yang kita namakan sebagai OPP ataupun Oil Production Plant. Saya akan bincangkan lebih detail lah tentang apa OPP ni, tapi saya akan hanya akan terangkan tentang equipment yang terdapat di kampus kita ni di bawah Jabatan Operasi Logi. Yang keduanya, kita ada sebuah lab yang namanya sebagai plant simulator. So dalam plant simulator ini, para pelajar kita akan belajar bagaimana berada betul-betul di dalam control room plant. Dengan dia punya software, kita menggunakan software Envision daripada US. Dan memang ada yang mengajar kami itu memang daripada US sendiri, yang mengajar kami detail bagaimanakah untuk run control room ataupun software yang terdapat di dalam simulator tersebut. Dan ini akan memberikan satu pengalaman yang terbaik kepada para pelajar kita dengan fasiliti yang ada, dengan program yang ada, dengan kita bagi latihan dari segi troubleshoot, dari segi bagaimana untuk kita nak operate plant. Kalau nak operate plant yang betul-betul tu mungkin rasa besar sangat, tapi kita gunakan dalam keadaan simulator supaya sekiranya para pelajar kita melakukan kesilapan, it's okay. Plant tak akan meletup sebab ia hanyalah simulator semata-mata. Jadi ia akan memberi keyakinan kepada pelajar kita sebelum mereka melangkah ke alam pekerjaan dan running plan mereka sendiri. Betul, maksudnya walaupun mereka buat silap, tapi mereka akan mereka akan perbetulkan kesilapan. Buat sampailah dapat. Itu yang kita nak lahirkan sebenarnya ya, Cik Safwan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari segi kurikulum itu sendirilah. Kalau kita nampak pelajar-pelajar ini memang menjurus kepada memang oil and gas sendirilah. Jadi kita dah dengar sedikit tadi tentang apakah fasiliti yang ada di IKM Bintulu, macam mana dia punya peralatan bersesuaian ataupun tidak dengan industri. Jadi sebelum itu kita akan berehat sebentar dan kita sama-sama saksikan bingkisan video yang akan dipaparkan selepas ini.
สบายAda surat. Wah, banyak yang risalah buat kamu belajar tu. Ini college university IKM Bintulu kluster dalam minyak dan gas. Apa IKM Bintulu tu ah? Menarik dia tu. Okey, kita kembali bersiaran. Okey, jadi sebelum saya terlupa, saya nak ingatkan sekali lagi untuk ramai-ramai yang menonton siaran langsung ini untuk menekan butang like dan share, dan jangan lupa untuk komen, kerana mungkin komen anda ini okey, kita akan ambil juga sebagai soalan untuk kita tanyakan terus kepada panel kita pada pagi ini. Okey, jadi sebelum itu sebentar tadi dah dipaparkan satu video berkenaan dengan mini plan. Sebenarnya video ini kita kredit juga kepada Puan Bunyami, di mana Puan Bunyami sebelum ini adalah merupakan pensyarah IKM Bintulu, dan sekarang beliau telah berpindah ke KKTM Kemaman. Terima kasih kepada Madam Bunyami untuk video yang terbaik inilah sebagai promosi untuk Departmen Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum dan Operasi Logi. Okey, baiklah. Jadi Encik Safwan, so rasanya saya nak pick jugalah soalan daripada pengomen-pengomen. Kita panggil pengomen-pengomen. Okey, kita tengok soalan daripada, wah, okey, ini ada banyak soalan ni. Okey, ada soalan daripada Dr. Muhammad Nawawi. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, soalan Dr. Muhammad Nawawi, ada ke pihak IKM buat jalinan kerjasama dengan syarikat Petros, syarikat minyak and gas Sarawak? Okey, berkenaan dengan Petros ni, kalau tak salah saya, memang Petros ada datang ke kampus kita dan mereka ada melawat fasiliti-fasiliti yang terdapat di tempat kita ini. Jadi daripada feedback mereka melihat bahawa tempat kita ni sesuai untuk training oil and gas. Kalau tak salah saya, pada sebelum ni Petros ada melantik pihak Instep sebagai konsultan untuk melatih dalam technician mereka, tak salah saya selama 200 orang, kerana mereka nak buka satu plant, iaitu petchem yang kemungkinan akan diletakkan atau akan dibina di Tanjung Kidurong. Jadi pihak Instep sendiri telah datang ke kampus kita ni dan melawat kita punya mini plant, kita punya OPP, dan menyatakan bahawa fasiliti kita ni memang fasiliti yang terbaik untuk kita melaksanakan training dalam bidang oil and gas. Jadi dari segi follow upnya, mungkin selepas ni kami akan cuba
untuk menjalinkan kerjasama ataupun kita akan cuba buat dengan benchmarking dengan pihak Petros supaya mungkin kampus kita ni dapat dijadikan sebagai training facility untuk pihak Petros melaksanakan ataupun melatih para pekerja mahir mereka di kampus kita ni. Kerana sebenarnya kalau kita lihatkan sebenarnya para pensyarah kita ni memang semuanya adalah terlatih dan ada di kalangan mereka ni pernah bekerja di bidang oil and gas dan juga bekerja di offshore. Jadi sebelum pada soalan lain tu saya just untuk menambah sikitlah tentang bagaimana untuk pensyarah kita ni untuk kita nak tingkatkan keboleh pasaran dan juga skill para pensyarah kita ni. Walaupun memang mungkin ada di kalangan pensyarah kita ni yang dah kerja lama, skill mereka tu mungkin 5 tahun yang lepas. Tetapi bila yang sekarang ni dengan kita adanya IR 4.0 dengan segala IoT, dengan segala teknologi yang canggih sekarang ni, mereka ini perlu dibekalkan, perlu diberi latihan yang terkini. So yang tu nanti kita hold dulu, nanti Cik Safwan akan jawab berkenaan dengan skill daripada pensyarah tu lah. Boleh Cik Safwan? Nanti akan ada soalan khas daripada saya nanti. Baik. Okey, jadi ada lagi soalan daripada Dr. Muhammad Nawawi. Okey, dia bertanyakan tentang ada ke tak sijil kompetensi yang lain. Sijil kompetensi, maksudnya sijil kompetensi untuk pelajar ataupun maksudnya untuk pelajar lah mungkin. Sijil pelajar. Okey. Buat masa sekarang ni untuk departmen kami ni, departmen operasi logi ni, kita belum ada lagi memberikan sijil kompetensi kepada para peserta ataupun para pekerja mahir yang di luar. Cuma kita sebelum ni kita ada perbincangan dengan sebuah organisasi namanya adalah Opito. Jadi kalau anda boleh mengkaji, anda melihat Opito ni dia adalah organisasi global yang bukan berasaskan keuntungan namun memenuhi standard kemahiran untuk industri tenaga terutama dalam bidang minyak dan gas. Okey. Apa yang ringkasnya saya boleh nyatakan tentang Opito ini ialah Opito ni dia lebih macam NIOSH di Malaysia. Okey. Di mana NIOSH ni adalah pihak yang memberikan sijil-sijil kompetensi sebagai contohnya untuk masuk ke kawasan confined space. Ada sijil je ASP dan ASP dan sebagainya itulah. So untuk masuk confined space ada sijil je. Siapa yang bersijil tu adalah pihak NIOSH. Sama juga Opito ini mereka juga ada sijil-sijil tertentu. Sijil seperti ASP, confined space dan pelbagai lagi sijil yang ada. Namun begitu lainnya NIOSH, sijil NIOSH dengan sijil Opito kita boleh gunakan satu dunia. Mana-mana sahaja, contohnya kalau dekat Mexico, platform di sana, okey, mereka memerlukan sijil Opito untuk masuk ke dalam platform mereka. Jadi mereka boleh dapatkan sijil tersebut di Malaysia ataupun di IKM Bintulu sekiranya IKM Bintulu ini telah diakreditasi sebagai kampus yang menjalankan ataupun yang memberi sijil kompetisi daripada Opito. Okey, banyak sijil dia. Cuma kalau saya nampak bila saya perbincangan sana tu, nampak kesesuaian yang sijil yang boleh kita laksanakan, sijil Opito yang boleh kita laksanakan di IKM Bintulu ini adalah CRO ataupun Control Room Operator. Di mana kita ada mini plant, kita ada control room, kita boleh convert kita punya control room ni sebagai tempat latihan untuk mana-mana sesiapa sahaja daripada seluruh dunia ni untuk mendapatkan sijil Opito dan mereka boleh training di tempat kita. Okay. So maksudnya perbincangan telah dibuat dan betul. Kita juga memang ke arah itulah insya-Allah. Ya betul. Okey. Jadi setidak-tidaknya sekurang-kurangnya kita dah menampakkan di situ ada kekuatan dan kehebatan IKM Bintulu. Ya betul. Untuk ke arah orang kata institut yang world class. Dia lebih kurang macam itulah. Ya betul, betul. Okey. Jadi kita teruskan. Teruskan dengan soalan daripada saya. Okey, tadi kita dah ada paparan video tadi berkenaan dengan mini plant, OPP, iaitu oil production plant. Okey, jadi mungkin saya agak tertarik sebenarnya apabila melihat video tersebut. Kalau saya dah tertarik, apatah lagi orang lain yang melihat video tersebut kan, sebab jarang-jarang biasanya video tersebut kita akan paparkan kalau macam ada lawatan, tapi yang ni kita bawakan khas secara live. Jadi mungkin Cik Safwan boleh cerita berkenaan dengan OPP ataupun mini plant ini. Saya hanya menceritakan ringkas sajalah tentang proses OPP kita. Tapi sekiranya anda mahu detail, saya cadangkan anda untuk join dan juga menjadi pelajar diploma
teknologi kejuruteraan operasi logi di IKM Bintulu ini. Dan permohonan masih terbuka sehingga 31 Ogos 2020. Jadi apply lah. Untuk masuk ke IKM Bintulu. Jadi kita dah ada sedikit gambaran lah daripada video yang telah dipaparkan, daripada penerangan Encik Safwan sendiri. Sekarang ni daripada apa yang saya dapat lihat lah untuk memastikan kebolehpasaran graduan TVET ini, beberapa faktor yang telah dipastikan untuk memastikan kualiti pelajar ini memenuhi kehendak industri. Yang pertamanya tadi adalah kita melihat dari segi kurikulum. Di mana kurikulum kita ni memang selarilah dengan kehendak industri, dan yang kedua dari segi equipment yang ada, dan alhamdulillah equipment dan fasiliti yang ada di IKM Bintulu ini sebenarnya dia selari dengan teknologi yang sama dengan industri minyak dan gas. Dan yang ketiga adalah tumpuan kepada kemahiran pensyarah itu sendiri. Jadi mungkin Encik Safwan boleh terangkan bagaimana kita nak mempersiapkan pensyarah untuk jabatan DOL ini, untuk memastikan mereka terus hebat dalam mendidik pelajar-pelajar untuk ke arah hebat dalam bidang minyak dan gas. Sebab sebagai contohnya, kalau macam kita tengok teknologi komputer. Asalnya komputer ni, kalau zaman saya tu ada monitor, kemudian ada keyboard. Kemudian dia berlakunya satu evolusi teknologi, monitor dan keyboard tu dia gabung, dia jadi laptop. Dan daripada laptop tu jadi kecil lagi, dia jadi tab. Jadi begitu juga dalam teknologi industri, dan terutama sekali dalam bidang industri oil and gas ini. Teknologi dia sentiasa berubah, dan mungkin makin lama dia akan meningkat. Sebab itu kita adanya IR 4.0, IoT dan segala macam teknologi-teknologi yang terkini yang kita perlu tahu. Terutama kalau macam pensyarah-pensyarah ni, ya betul, mereka seperti yang saya bincang, yang menyatakan sebentar tadi, ada di antara mereka mungkin pernah bekerja di offshore, tetapi itu mungkin dalam 5 tahun lepas ataupun 10 tahun lepas. Teknologi mereka berbeza. Jadi terkini, bagaimana untuk kita nak melatih para pensyarah ni supaya apabila mereka mendapatkan ilmu ataupun maklumat tentang teknologi terkini ni, mereka dapat sampaikan kepada para pelajar kita, dan para pelajar kita akan boleh jadi excellent. Sebab bila pergi industri, sebenarnya kami dah tahu dah benda ni sebab kami punya pensyarah pernah beritahu. Program-program yang dibuat oleh IKM Bintulu ni, bagaimana untuk meningkatkan skill para pensyarah ni, kita ada buat program upskilling. Dan sebenarnya pada akan datang ni, seramai 7 orang pensyarah kita telah terpilih untuk menjalankan training upskilling di INSTEP, Institut Teknologi Petroleum Petronas di Terengganu. Dan 7 orang, dan salah seorang yang terpilih itu adalah pembasirah juga yang terpilih, dan juga Encik Safwan. So maksudnya kami berdua bersama-sama lah. So dalam training tersebut, kita training lebih kepada upstream. Untuk lanjutan daripada training tersebut, mana kita nak bagikan para pensyarah kita ni mendapat ilmu maklumat yang terbaik tentang teknologi yang terkini ini, saya ada bincang dengan pihak INSTEP bahawa untuk kita nak lanjutkan lagi training ini pada tahun depan. Pada kali ini kita buat mungkin pada bulan November. Kita lebih kepada bidang upstream. Untuk tahun depan, sekiranya dibenarkan, sekiranya ada bajet daripada MARA dan juga pihak SIAS, kita mungkin akan buat training untuk downstream pula di kampus yang sama, itu di INSTEP. Tetapi ada pertambahan-pertambahan yang lain, dan saya cadangkan untuk membawa bukan 7 orang, tetapi maybe kita mungkin bawa lebih seramai 15 orang. Sebab maksimum capacity INSTEP untuk training adalah 15 orang. Jadi kita boleh kumpulkan pensyarah kita ni yang mana yang mungkin ada kekurangan, yang untuk di upskillkan, kita boleh bawa program ke sana. Apa yang menariknya, pihak INSTEP telah menawarkan kepada kita, melalui pembincangan tersebut, bahawa akan ada satu hari dalam waktu training tersebut, mereka akan bawa kita pergi melawat site. Pergi ke terminal. Di mana kalau tengok yang dinyatakan oleh pihak INSTEP tersebut, ada 2 terminal yang digunakan, itu terminal crude oil dan terminal product storage, iaitu di crude oil terminal di Kerteh
ataupun di Tanjung Sulong Export Terminal di Kemaman. Jadi ini sebenarnya merupakan satu expose juga kepada para pensyarah. Pengalaman saya masa saya dekat universiti, saya pernah melawat PPN, Petronas Pisang Melaka. Semasa saya berada di sini, saya pernah melawat MLNG. Jadi kita tahu juga bagaimana kalau Petronas ni untuk masuk ke dalam pelan mereka ni teramat susah. Banyak prosedur-prosedur dia. Jadi ini merupakan saya rasa peluang keemasan bagi para pensyarah kita untuk meningkatkan ilmu mereka untuk dapat masuk ke pelan-pelan seperti ini dan mereka akan mengetahui bagaimana proses tersebut, dan ini adalah ilmu untuk mereka sampaikan kepada para pelajar mereka. So maksudnya pensyarah juga kena update jugalah kan, kena Betul, up to date. Jadi kita janganlah kalau katalah kita sebelum ni pernah mengajar subjek yang contoh pada saya sendirilah. Okey, sebelum ni saya pernah mengajar unit operation. Mungkin pada saya mengajar unit operation 5 tahun yang lepas, dia punya teknologi lain. Jadi unit operation yang saya ajar pada masa kini, dia punya teknologi mungkin dah orang kata dah upgrade sikit. Jadi kena rajin-rajin lah. Okey, kena rajin-rajin membaca dan kena rajin pergi upskilling. Itu yang terbaik lah. Okey. Jadi itu adalah sedikit yang bukan sedikit, banyak dah penerangan daripada Encik Safwan ni sebenarnya. Okey, jadi yang itu kita dah berbicara tentang equipment, kita dah berbicara tentang kurikulum, kita dah berbicara tentang pensyarah. Sekarang kita nak fokus kepada pelajar kita sendiri. Sepanjang pengalaman Encik Safwan mengajar, mungkin Encik Safwan boleh terangkan bagaimana Encik Safwan melihat pelajar-pelajar yang diajar, pelajar-pelajar di dalam kelas itu mampu ataupun tidak mereka menyelesaikan masalah setelah diberikan task. Saya bagi contoh di mini plan ataupun di OPP kita ni, di mana saya memberikan task pada mereka pada waktu untuk mereka troubleshoot kenapa alarm berbunyi. Jadi saya ada bincang dengan kami punya engineer supaya set point yang berada di satu vessel, contohnya pressure vessel V101, diturunkan set point dia itu contohnya kepada 1000 kPa sebagai contoh. Bermakna kapasiti dia tu, alarmnya tu kalau melebihi 1000 kPa dia akan berbunyi. Jadi itu yang berlaku pada kelas saya tu. Apabila berlakunya proses, tiba-tiba pressure dekat situ jadi 1000 kPa dan menyebabkan satu pelan tersebut berbunyi. Alarm dia berbunyi. Oleh itu para pelajar mereka tak boleh panik. Mereka mesti tahu masalah tersebut. Jadi apa yang perlu mereka buat, mereka kena pergi ke control simulator. Simulator tu mereka cek, tengok tempat mana yang ada alarm tersebut, dan sekiranya mereka tahu untuk menyelesaikan masalah ini, mereka tahu rupanya set point tersebut telah diturunkan. Jadi di controller tersebut sepatutnya mereka dapat naikkan set point tersebut supaya alarm tersebut tidak berbunyi, maksudnya ia tidak berbahaya. Dan alhamdulillah so far pelajar saya apabila kami memberi latihan-latihan seperti ini, iaitu mereka practically menggunakan kita punya plan ini, mereka berjaya lakukannya. Cuma sebelum mereka menggunakan plan tersebut, sebab itu kita ada kelas simulator. Daripada simulator ini sebenarnya melatih mereka untuk tahu di mana alarm, di mana ada valve, daripada klik di situ saja. Bila mereka praktikal di OPP ataupun di plan yang sebenar, baru mereka dapat pengalaman, ini sebenarnya yang berlaku. Dan kita selalulah kita akan bagi macam satu warning ataupun alarm supaya biar para pelajar kita ni sebati dengan keadaan di plan sana nanti. Jadi sebelum saya terlupa jugalah pelajar-pelajar kita, selain daripada mereka mengaplikasikan mereka mereka buat praktikal di mini plan ataupun di mana-mana bengkel lain, kita juga utamakan pelajar kita untuk mengutamakan keselamatan. Jadi sebab itu untuk pengetahuan anda semua yang di luar sana, kita juga di IKM Bintulu ada mengajar kursus HSE, iaitu Health Safety and Environment lah. Jadi yang itu memang kita terapkan kepada semua pelajar sebelum mereka melaksanakan praktikal. Jadi kena ada beberapa prosedur keselamatan yang perlu dipatuhi. Itu adalah salah satu orang kata nilai tambah juga, kebaikan jugalah sebab kita nak memastikan pelajar-pelajar kita bukan sahaja mengaplikasikan di IKM Bintulu ataupun di kelas, tetapi
di luar sana nanti. Okey. Jadi seterusnya lah Encik Safwan. Okey, tadi kita dah berbicara tentang pelajar. Okey, sekarang ni kita nak melihat secara meluas, okey, sesuai dengan visi dan misi IKM Bintulu sendiri, iaitu meneraju pendidikan teknikal dan vocational dalam industri minyak dan gas untuk melahirkan modal insan global yang berintegriti, kompeten dan berinovasi serta berpotensi menjadi tekno usahawan. Jadi bagaimanakah pensyarah implement usahawan di dalam kursus yang diajar? Okey, baik. Biasanya saya kalau saya menasihati pada para pelajar saya, apabila mereka menjadi graduat ataupun mereka graduate, saya cadangkan pada mereka sebaik-baiknya mereka kerja dahulu. Okey. Cari pengalaman. Ya, betul. Kerja terutamanya di syarikat kontraktor dalam bidang oil and gas, supaya kita dapat pengalaman. Pertamanya, bidang oil and gas ni dia adalah bidang yang huge, amat besar. Okey. Dan kalau kita nak jual satu equipment ni, contohnya macam valve, contohnya globe valve ataupun bottle valve, dia bukan harga 2, 3, 4 ringgit. Dia kadang ada harga ribu-ribu, mungkin ada puluh-puluh ribu. Tanpa ada pengalaman, tanpa ada pengetahuan pada produk tersebut, susah untuk para pelajar tersebut untuk berjaya dalam perniagaan. Betul. Terutama sekali dalam perniagaan dalam bidang oil and gas ni, sebab player dia terlampau ramai. Apa yang kita boleh buat untuk menjadi usahawan dalam bidang oil and gas ni, ada dua cara untuk kita terjun dalam bisnes oil and gas. Pertamanya, kita boleh jadi kontraktor, itu buat fabrikator, ataupun kita buat dia punya proses. Yang keduanya, kita boleh jadi konsultan. Konsultan ini macam kita design. Kita design proses, contohnya kita design shell and tube heat exchanger. Okey, bentuknya begini. Apa yang akan masuk bahagian shell, apa yang akan masuk bahagian tube. So ini adalah cara-cara yang kita dapat terapkan kepada para pelajar kita. Tetapi namun begitu, memang kosnya itu agak tinggi. Kalau contohnya untuk anda untuk menjadi designer, okey, macam saya dulu pernah jadi designer sebelum ni, untuk pressure vessel, untuk running software, dia perlukan 20,000, untuk kosnya lebih kurang dalam 20,000. Okey. Jadi bagaimana untuk kalau kita ni para pelajar yang baru sahaja bekerja, ataupun baru sahaja graduate, tiba-tiba nak buat bisnes dengan kos 20,000 tu memang agak susah. Jadi kita memerlukan kos yang agak tinggi. Jadi saya cadangkan untuk mereka bekerja dulu, mendapat pengalaman, dan kemudian mereka boleh masuk ke dalam bisnes oil and gas. Sebab sebenarnya kalau kita tengok, memang dah ada sebenarnya daripada ex-student IKM sendiri, yang dah ada syarikat. Jadi itulah yang kita nak cuba terapkan lah di dalam pelajar kita. Bukan sahaja selepas mereka keluar daripada IKM, mereka akan bekerja di industri minyak dan gas semata-mata, tapi sebenarnya banyak lagi bidang yang mereka boleh ceburi lah. Okey, jadi kita ambil soalan daripada komen di sini. Okey, soalan daripada Encik Muhammad Isa. Okey, soalan beliau, adakah pelajar IKM setelah tamat pengajian akan mendapat pekerjaan dengan mana syarikat di Sarawak atau luar dari Sarawak? Okey, kebanyakan daripada alumni kami yang kami telah dapat, ada di antara para pelajar kami ni memang mereka mendapat pekerjaan. Ada yang bekerja, kalau di dalam Sarawak ni, contohnya seperti syarikat Serba Dinamik, memang ada kita punya alumni kita bekerja dengan mereka. Dan untuk pengetahuan juga, sebenarnya sebelum adanya diploma operasiologi ni, kita ada bidang sijil operasiologi. Ya, betul. Sebelum ni kita ada sijil. Jadi para pelajar sijil kita, ramai yang telah pun mendapat pekerjaan. Sebagai contohnya, ada yang telah mendapat pekerjaan di Selam Beja. Itu adalah antara syarikat besar. Ya, betul. Tapi kalau di dalam Sarawak ni, banyak pelajar kita terutama dalam syarikat Serba Dinamik lah. Jadi Serba Dinamik banyak mengambil para pelajar kita dan bekerja dengan mereka. Dan sebenarnya Serba Dinamik sendiri pun memang mereka ada yard. Contoh kalau di Samaraju, di kawasan industri Samaraju, ada juga antara pelajar kita yang memang dapat tempat di sana dan bekerja di sana. Dan sebenarnya bila kami cek data yang diberikan oleh mereka tentang gaji, walaupun mereka ni hanyalah sijil ataupun diploma sahaja, tetapi range gaji mereka boleh dikatakan agak besar, dalam 3,000 ataupun 4,000 ke atas bagi seorang fresh graduate dalam bidang diploma ataupun sijil. So ini adalah keistimewaan pelajar kita.
dengan adanya skill mereka, dengan adanya kebolehan mereka, dengan adanya kebolehan pasaran mereka, menyebabkan mereka ini memang diterima masuk. Saya ambil satu contoh, ada sebuah syarikat ni dia mengambil pelajar kita praktikal. Tak salah saya sebut mahir. Sampaikan bila para pelajar kita ni praktikal di sana, memang mereka dah buat agreement, kami nak ambil terus. Jadi maknanya para pelajar ni tak sempat nak kita panggil menganggur. Sebab once bila mereka habis praktikal 6 bulan, terus mereka akan bekerja di syarikat tersebut. Okey, jadi kita dah nampak dah. Jadi kalau nak tengok lebih lanjut, boleh buka FB IKM BIN dulu. Okey, kita ada alumni kita dah kalau kita tengok view kita punya FB page IKM BIN dulu, memang ada dah senarai ataupun list alumni yang dah bekerja dengan meraih pendapatan yang tinggi lah. Okey. Ya, betul. Jadi seterusnya kita tengok lagi, mungkin Encik Safwan boleh ceritakan apakah pengiktirafan yang program DOL ini dah dapat di IKM BIN dulu. Okey, pada tahun lepas program DOL ni telah ada panel daripada ETAP ataupun Engineering Technology Accreditation Council. Mereka datang untuk mengakreditasi program Diploma Operasi Logi. Jadi alhamdulillah pada tahun lepas ni saya telah diberikan amanah untuk memangku jawatan ketua jabatan, dan bersama-sama dengan tim kami, tim DOL, tim Operasi Logi ini, kami telah menyediakan segala-gala informasi, maklumat, paperwork yang diperlukan untuk pihak panel ETAP ni datang untuk melihat kami punya silibus. Daripada lawatan mereka amat puas hati dan memberikan 6 tahun akreditasi kepada program diploma kami dengan ada amendment kepada nama diploma kami. Sebelum ini namanya adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan Operasi Logi. Komen daripada panel menyebabkan ada yang jadi salah faham. Sebab bila kata operasi logi ni, ada yang menganggap mungkin logi kubahan. Betul. Ada yang menganggapkan macam seperti di Indah Water. Tapi sebenarnya kita menawarkan petroleum. Betul. Oleh itu cadangan daripada ETAP untuk penambahan ataupun amendment kepada nama diploma kita adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum dalam kurungan Operasi Logi. Bermakna anda dapat ketahui bahawa operasi logi ini bukan operasi logi yang di kubahan tu, tetapi adalah plan yang seperti mana kalau tengok dekat MLNG ataupun kalau dekat Sabah tu ada SOGT, Sabah Oil Gas Terminal. Itu adalah plan yang kami tawarkan training kepada anda. So jadi kita dah nampak dah kan macam mana perubahan daripada orang kata sijil, kemudian kita dah ada diploma. Okey, sebab kita kenapa lagi satu soalan. Okey, kenapa sebenarnya sebelum ada sijil tiba-tiba sijil dah tak ada kan, lepas tu naik pula diploma. Mungkin Cik Safwan boleh cerita sedikitlah kenapa diwujudkan diploma kita convert. Okey, ini merupakan daripada perbincangan kami dengan industri apabila mereka melihatkan kalau untuk plan untuk level sijil tidak tidak layak. Sebab mereka memerlukan minimum adalah diploma. Jadi sebab itu bila kita tengok kebolehan pasaran para pelajar kami, bila mereka keluar je bidang sijil operasi logi, banyak yang tidak dapat kerja pada bidang yang sepatutnya. Ada yang kerja tu ada yang melencong, ada yang dah kerja supermarket lah semua kan. Jadi kita tak nak begitu. Jadi oleh itu bila kita buat perbincangan dengan industri dan yang advice kami pun ada yang daripada Petronas mencadangkan supaya sijil ini dinaikkan taraf kepada diploma supaya boleh masuk ke syarikat-syarikat customer ataupun syarikat-syarikat yang running plan tersebut. Sebab memang kalau contohnya kalau macam MLNG ataupun Petronas ataupun ABF, mereka memerlukan minimum adalah diploma. Taraf diploma. Jadi bila kata saya sijil, jadi memang diorang tak dapat ambil. Jadi that's why lah, sebab itu sebenarnya kita telah convert ataupun kita telah menaikkan taraf kita punya sijil ni daripada sijil ke diploma semata-mata untuk kebolehan pasaran kita punya pelajar. Jadi mungkin ada sedikit jawapan daripada Encik Safwan tadi dapat menjawab persoalan Encik Muhammad Isa sebentar tadi. Jadi kalau Encik Muhammad Isa rasa jawapan dia tepat, menepati apa yang kehendak Encik Muhammad Isa, boleh thumbs up.
Okey, terima kasih. Okey, jadi soalan seterusnya ya. Okey, yang ni lebih kepada sekarang ni soalan kita secara berperingkat-peringkat. Okey. Yang ni kita nak tengok apakah kejayaan. Kejayaan-kejayaan yang telah dibawa oleh program ini sendiri yang telah menaikkan nama IKM Bintulu. Okey. Dari segi program ini, dari segi kos kita ni, daripada program kita ni, sebenarnya kita telah banyak join pelbagai program, pelbagai pertandingan inovasi. Puan Bashirah pun pernah ada join program inovasi dan ada dapat dan ada dapat kejayaan-kejayaan yang tertentu. Okey, jadi Encik Safwan, mungkin kita nak roll video dulu, okey. Nanti kita akan sambung balik perbincangan kita. Okey, silakan. Okey, terima kasih kerana terus setia bersama kami. Okey, jadi Cik Safwan, kita akan sambung semula dengan perbincangan kita tadi, tapi mungkin pada hemat saya lah, mungkin kita ulas video yang baru dipaparkan sebentar tadi, sebab ini adalah salah satu kejayaan yang telah dibawa dan memberi kebanggaan kepada IKM Bintulu. Okey, baik, Puan Syarah. Jadi video tadi itu adalah ia merupakan hasil daripada para pelajar kami. Okey. Tajuk projek ini adalah Pyrolysis from Plastic Waste to Petroleum Product. Okey. Ini ia merupakan projek yang dipertandingkan, yang dipresent semasa projek tahun akhir untuk para pelajar diploma SEM 5 sebelum mereka menjalani praktikal. Okay. Jadi daripada
presentation mereka, projek ini telah mendapat perhatian daripada para panel yang mengatakan bahawa projek ini boleh dimasukkan ataupun dipertandingkan ke peringkat yang lebih tinggi. Dan disebabkan ia ada value factornya, ia ada commercial factornya, iaitu ia boleh convert daripada plastik kepada minyak. Okey. Sebab kita ketahui bahawa sekarang ni masalah dunia sekarang ni adalah about plastic waste. Okey, jadi bagaimana sebenarnya untuk kita nak convert daripada bahan buangan plastik ni kepada produk yang boleh digunakan oleh kita. Banyak yang sebelum ni kita kata recycle. Tapi kali ini proses yang kita dapat buat ni adalah bukan sekadar recycle, tapi menghasilkan produk asal dia, iaitu petroleum. Plastik ni asalnya daripada petroleum, sama ada daripada polyethylene, polypropylene dan sebagainya. Jadi kita kembali kepada asalnya, iaitu petroleum. Daripada kajian kami ni kita dapat produk dia petroleum, tetapi petroleum jenis apa kita tak tahu. Jadi kita perlu bawa ke lab, kita perlu bawa ke makmal dan kita uji dan kita cari ada kita punya parameter dan indikator dia. Ternyata bahawa produk yang kami hasilkan ni dekat dengan biodiesel. Jadi maknanya kalau katakan kita dapat ambil semua plastik waste di Malaysia ini ataupun di Bintulu sahaja, kita sebenarnya boleh convert ia kepada diesel dan boleh digunakan oleh lori ataupun bas yang menggunakan enjin diesel. Okey. Pertandingan ini grup ini kami telah hantar untuk dipertandingkan dan alhamdulillah kami telah layak untuk masuk ke pertandingan tersebut yang namakan sebagai IPTEC, International Property Intellectual and Innovation Expo yang diadakan di Bang Na, Bangkok, Thailand pada 2 hingga 7 Februari yang lepas. Nasib baik sebelum PKP. Jadi saya alhamdulillah saya telah dipilih oleh pihak MARA juga untuk mewakili, bukan sekadar mewakili MARA, bukan sekadar mewakili IKM Bintulu, bukan sekadar mewakili negeri Sarawak, tetapi mewakili Malaysia untuk datang untuk present pada pertandingan ini. Dan alhamdulillah inilah kejayaan dia. Ya, kami projek ini mendapat Silver Award daripada pihak Silver Award. Okey, ini adalah kejayaan yang Encik Safwan dah bawa tumpah kebanggaan kepada kita lah IKM Bintulu. Okey. Jadi kita tengok dia punya sijil. Okey, ini sijil dia. Okey. Telah mendapat silver untuk untuk projek pyrolysis from plastic waste to petroleum product. Jadi mungkin Encik Safwan boleh ceritakan apakah future planning Encik Safwan tentang projek ini, mungkin nak diteruskan ataupun macam mana? Sebenarnya projek ini sebenarnya asalnya daripada kita punya pelajar first batch kita. Sebelum ni mereka ada buat tapi hasil belum dapat. Jadi diteruskan kepada yang junior mereka. Dan bila junior mereka buat, ada dapat hasil tetapi minyak, tapi kita tak buat analisa. Dan sekarang ini sebab ini kita boleh nyatakan sebab ini adalah projek untuk IKM Bintulu. Oleh itu akan diteruskan oleh junior mereka dan kita sekarang ni dalam peringkat untuk menganalisa supaya kita sebenarnya dapat menghasil. Sekarang ni kita hendak menghasilkan DSL. Kita tahu ia adalah DSL dan sekarang ni kita hendakkan proses-proses untuk kita dapat hasilkan DSL tersebut dan mungkin kita dapat uji ia ke dalam enjin supaya untuk kita dapat komersialkan. Buat masa sekarang ni maksudnya sekarang ni buat by peringkat lah. Ya, betul. Mungkin akan mengambil masa yang lama, tapi walaupun mengambil masa yang lama tapi kita mengharapkan nanti hasilnya adalah yang terbaik lah. Ya. Buat masa sekarang ni kita sekarang ni tengah berusaha untuk mempetenkan produk kita ni. Sekarang ni saya pun tengah berusaha tengah ada perbincangan dengan pihak MyIPO dan sekarang ni kita telah berada di saringan yang kedua untuk menentukan bahawa produk kita ni boleh dipetenkan ataupun tidak. Jadi kami harapkan doa-doa daripada tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan sekalian supaya produk kami ini dapat dipatenkan dan seterusnya kita akan dapat merealisasikanlah dan mengkomersialkan produk kita ni untuk kita sebenarnya nak selesaikan masalah yang ada di dunia ni, iaitu plastic waste. Jumpa mana-mana plastic waste. Jadi kita nak terminate ataupun kita nak buang plastic waste ni untuk kita convertkan kepada produk yang kita boleh gunakan balik. Ini baru satu projek. Okey, sedangkan sebenarnya banyak lagi projek-projek yang lain. Mungkin insya-Allah setelah melihat kejayaan yang dibawa Encik Safwan, saya rasa kita jadikan ini sebagai inspirasi kepada pensyarah-pensyarah lain untuk membawa projek-projek mereka juga ke pertandingan seperti ini. Sebab saya nyatakan kenapa macam kita fokus kepada
international ni, ini merupakan salah satu pada motor dan juga inspirasi pada pengarah kami sendiri, iaitu menjadikan IKM Bintulu from local to global. Kita tak nak berada di tangkuk tempatan sahaja, tetapi sebenarnya kita nak ke arah luar, ke arah luar negara, ke arah untuk menginternationalkan IKM Bintulu ini. Dan alhamdulillah dengan penyertaan projek ini, nama IKM Bintulu dan nama MARA sebenarnya ni telah disebut-sebut di peringkat dunia. Dan ini sebenarnya salah satu harapan, dan sebenarnya kami sedang berusaha, sedang meningkatkan inovasi-inovasi yang lain supaya sebenarnya kami tak target untuk bertanding di negeri saja, kita tidak target untuk bertanding di dalam negara saja, tetapi kita cuba untuk bertanding di luar negara. Dan supaya walaupun mungkin kita kata ini Perak sahaja, tapi ini adalah sebagai inspirasi untuk projek yang lain mungkin akan dapat goal selepas ini. Ya, insya-Allah. Dan itulah yang kita harapkan. Okey. Jadi kita tengok sekarang ni masa terlalu mencemburui kita Encik Safwan. Sedar tak sedar 1 jam sudah kita berada secara langsung ni. Jadi sebenarnya terlalu banyak input yang Encik Safwan telah berikan, terlalu banyak perkongsian. Jadi ini baru seorang panel. Kalau katalah kita ajak lagi beberapa orang panel, saya rasa 1 jam memang tidak cukup. Walau macam mana pun saya ucapkan terima kasih kepada Encik Safwan. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi live kita pada pagi ini, mungkin Encik Safwan ada sedikit kata-kata. Okey, mungkin saya just berkongsi ataupun hanyalah mungkin sekadar kata-kata hikmah kepada kita. Hidup ini bagaikan roda. Okey. Kita mungkin berada di atas dan kita mungkin berada di bawah. Kita mungkin berada di kanan dan kita mungkin berada di kiri. Bagi mereka yang berada di atas, janganlah rasa megah dan janganlah rasa sombong. Kerana orang yang sombong ini bagaikan berada di puncak gunung. Wah. Mereka melihat mereka melihat orang yang di bawah itu kecil. Betul. Tetapi sebenarnya orang yang di bawah melihat mereka juga kecil. Sekiranya anda berada di bawah, jangan gundah gulana, jangan resah hati, janganlah berputus asa. Teruskanlah, berusahalah dengan ikhlas kerana mungkin anda bisa berada di atas. Terima kasih. Jadi fikir-fikirkanlah. Fikir-fikirkanlah. Jadi saya rasa untuk sesi live kita pada hari ini setakat ini sahaja. Ribuan terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Encik Safwan, dan terima kasih juga kepada penonton kerana sudi menonton dan setia bersama kami sehingga ke hujung rancangan. Dan terima kasih juga kepada yang like, kepada yang like dan share, dan juga yang tak sempat untuk melayari FB live kami pada pagi ini, boleh tonton record live di FB page IKM Bintulu. Jadi itu sahaja daripada kami, dan sehingga kita berjumpa lagi, dan selamat menyambut kemerdekaan. Itu sahaja. Assalamualaikum. Bye bye.